Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita sekarang berada di penghujung bulan Zulhijjah, yang mana bulan Zulhijjah merupakan bulan terakhir dalam kalender Islam ataupun takwim Islam, yang mana tidak berapa hari lagi kita akan berada di tahun baru Islam, yaitu tahun 1444 Hijriah. Yang mana kita kena ingat Islam ni sebenarnya dia menitik beratkan berkaitan dengan masa ataupun waktu. Dalam Quran sendiri banyak kita tengok Allah sebut, Allah bersumpah dengan masa. Dan ada surah wal asri, dan wal asri demi masa, wal fajri demi waktu fajar ataupun waktu subuh, wal laili idza yaghsha, dan wal lail demi waktu malam. Banyak lagi ayat-ayat Quran dan dan nama-nama surah yang mana Allah sebut berkaitan dengan masa ataupun Allah bersumpah dengan masa. Nak ceritanya Islam ni ambil berat berkaitan dengan masa ataupun waktu. Tak kira lah, tak saat, daripada saat ke minit, minit ke jam, tak jam ke hari, hari ke minggu, minggu ke bulan, bulan ke tahun, tak, dan sebagainya. Dan kita kena ingat bila sebut tahun ni, Islam pun dia ada tahun dia sendiri, iaitu tahun dia panggil tahun Hijriyah ataupun kita panggil tahun Hijrah. Tak, dia tahun ni ada dua, kita kena ingat ada dua. Tahun berdasarkan kiraan matahari, dia panggil tahun Syamsiah. Dan tahun berdasarkan kiraan bulan, dia panggil tahun Qamariyah. Bulan itu Qamariyah, kalau matahari Syamsiah. Nah, sebab itulah kita dengan kalender Masihi ni beza. Tak, Masihi tu start pada Januari tu. Tak, Januari, Februari, Mac, April, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November, Disember, 12 tu. Tak, tu berdasarkan matahari tu. Sebab tu sebulan ada 30 hari, 31 hari, 28 bulan 2 je tak, 29 bulan 2 tu 4 tahun sekali tak. 30 banyaknya, 30, 31, 30, 31, Januari 31, Februari berapa, 29, Mac 31, April 30. Dan itu dia panggil tahun Syamsiah, tahun berdasarkan kiraan matahari. Maknanya setahun ada 365 hari. Tapi kita Islam ni dia guna tahun berdasarkan Qamariyah. Sebab tu kita nak puasa tengok anak bulan, nak raya tengok anak bulan. Sebab tu kita paling banyak pun 30 hari je sebulan. Tak ada 31. Puasa 31 ada? Tak ada. 30 hari. Ataupun tak nampak anak bulan 29 hari. Dia kira sebulan dah. Nak tengok anak bulan, okey nampak, puasa, esok puasa. Dan kita mula hari yang baru bermula pada maghrib. Maghrib saat ni tu kita semaya tu, kita kira hari Rabu dah. Hari ni Selasa kan? Hari Rabu dah. Start maghrib tu Rabu dah. Siapa meninggal saat ni lepas maghrib dikira meninggal hari Rabu. Tapi kalau berdasarkan Qamariyah tak, Syamsiah tak. Tak, 12 malam tu. 12 tengah malam barulah ting ting merdeka. Merdeka kalau 31 Ogos dah. Dia start 12 tengah malam. Sebab dia berdasarkan matahari. Kita berdasarkan bulan. Sebab tu kita setahun lebih kurang 355 hari. Lebih kurang gitu ya. 29, 30, 29, 30, 29, 30 gitu je. Kita puasa 29 tapi 30.
Jangan puasa 31. Haram pula. Tak, kita puasa awal. Pergi alik sana, tak raya lagi. Kita puasa pula. Kita 30 dah ni. Tak boleh dah. Nak raya dah esok. Dan kita puasa lewat misalnya. Pergi sana raya dah. 28. Kita kena qada pula sehari. Qada 29 tak qada. Tak, sebab bulan kita 29 dan 30. Jadi kita kena ingat, kita pun ada kalender kita sendiri, iaitu kalender Hijriyah. Hijriyah. Dan tahun ni masuk tahun baru ni 1444. Dan kalau Masihi tu 2022. Tak, Masihi. Masihi tu masih nama Nabi Isa. Hari beranaknya bermula tahun dikira lahirnya Nabi Isa. Ataupun orang Kristian panggil Yesus. Yesus. Maknanya umur Nabi Isa kalau dia hidup lagi 2022 tahun. Kita dah kira lah ni itulah. Jadi kita kena ingat, kita juga ada kalender Islam, iaitu kalender Hijriyah. Dan siapa dia kah yang mula-mula guna kalender Hijriyah ini? Ialah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar Al-Khattab. Zaman Nabi tak ada. Masih tadi Komariah tu Syamsiah. Masihi Syamsiah. Komariah sebelum kamu Nabi sebelum ni tidak guna Komariah. Dah Syamsiah. Syamsiah. Cuma ada buat pelakon. Tak, ada guna Syamsiah, ada guna Komariah. Cuma hak kita duk guna lah ni kita ambil hak Masihi lah. Tak, pernah banyak lagi. Cina ada tahun dia. Tak, Buza ada tahun dia. Dia ada. Tak, Thailand ada tahun dia. Tak, 2500 berapa dah Thailand ada. Tak, Cina ada. Cuma biasa hak dunia duk guna ni Masihi. Dan kalau guna Arab dia guna Hijriyah lah. Tak, kalau di Mekah dia cok tu cok Hijriyah. Cok hak Islam. Nah, jadi nak ayat kata Sayyidina Umar start guna. Zaman Nabi tak ada. Sebab tu Nabi lahir tahun ke apa Nabi lahir? Tahun Gajah. Tak ada tahun. Tahun Gajah. Orang masyhur Nabi lahir tahun Gajah. Ke apa? Ke tahun tu tentera Gajah Abraha pergi serang Kaabah. Tak, tahun Nabi kita lahir tu. Tak, khilaf ulama ada kata sebelum tu 40 hari, wallahu alam lah. Tak, tentera Gajah Abraha pergi serang Kaabah. Jadi orang Soho Gajah Amar. Tak, daripada Yaman Gajah Abraha ni ialah raja di Yaman nak mari putus ke Kaabah. Sebab dia kata, dah orang tak pergi negara dia Yaman. Dia buat istana comel-comel. Tak pergi juga, duk mari Mekah. Apa dia kata? Ke apa? Ke Kaabah punya pasang dia kata. Jadi kita kena peracu Kaabah. Kita kena putus ke Kaabah. Lalu dia bawa gajah besar-besar mari untuk nak putus ke Kaabah, dan Allah hantar tentera dia iaitu burung ababil. Tak, surah Alam Tarakai. Alam Tarakai fa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Allah hantar burung ababil tarmihim bihijaratin min sijil, lempar batu-batu, faja'alahum ka asfin ma'kul, kena tubuh-tubuh maka cabut. Tak, macam daun hok gapo hok ni sopo masa tu. Jadi selepas peristiwa tu Nabi kita diputerakan, Nabi kita dilahirkan. Jadi orang ingat Nabi lahir tahun Gajah. Tahun Gajah. Nah, macam aku tu dulu dah. Tahun bila beranak weh? Tak ingat dah hamba weh. Tahun Jepun serai dulu. Ataupun tahun banjir besar dulu. Dia ingat gitu ya. Tak ingat tahun dah. Tahun pertama dulu. Tahun pertama dulu. Ingat gitu ya. Jadi masa tu tak ada tahun. Okey, guna tahun berdasarkan peristiwa-peristiwa penting gitu ya. Jadi hari tahun. Hari ada, hari Isnin. Tak, cuma tahun tak ada. Tak, lepas tu zaman Abu Bakar pun tak ada lagi. Sampai zaman Khalifah Umar Al-Khattab ni, tak, dia kata kita ni kena ada kalender kita sendiri. Zaman Sayyidina Umar ni banyak benda-benda baru, perubahan. Contohnya kita ambil tarawih. Tak, tarawih ni zaman Nabi buat apa?
Zaman Abu Bakar buat 8. Zaman Umar dia ubah kepada 20. Sebab dia kata 8 ni nyanyo sangat. Diri lama. Tak, sebab sahabat ni kadang-kadang semaya 8 rakaat tapi sudah ya Allah. Tak tengah malam baru sudah baca panjang sangat. Dan zaman Nabi, zaman Abu Bakar, semaya tarawih ni berasingan, tak ada berjemaah. Masing-masing semaya. Lepas Isya masing-masing. Mung buat lepas Isya selalu, mung klik dulu buat karang, mung balik dulu mari pula. Lagu tulah. Tak, masing-masing buat. Pakak buat masing-masing pucu masjid, pakak buat belakang. Zaman Rasulullah, zaman Abu Bakar. Sampai zaman Sayyidina Umar, dia kata kita kena kumpul lah. Kita kumpul, cari tu email baca sedap, kita buat 20. Biar gerak banyak sikit, tak ngatu. Kadang-kadang sahabat ni panjang doa, baca sampai ngatu. Kita buat 20, biar gerak banyak sikit. Sebab start Sayyidina Umar lah, solat tarawih, tukar kepada 20. Nah, tak ada masalah lah nak buat 8 ke 20 ke, sebab sunnah belaka. Nah, zaman Sayyidina Umar juga di apa ni dibukukan Al-Quran. Al-Quran ni sahabat duk ngapa dan ramai sahabat-sahabat yang meninggal dunia, maka Sayyidina Umar dia kutip hak ngapan suruh mari tulis. Tak tulis Quran dibukukan Al-Quran. Jadi mushaf Al-Quran. Begitulah kalender ni pun zaman Sayyidina Umar juga. Dia kata kita kena buat kalender Islam ni. Biada gak dia kata. Maka dia panggil lah buat perbincangan sesama pokok sahabat. Kita nak buat kalender Islam ni setuju ke tak? Setuju. Pakak setuju. Cuma kita nak ambil mana start tahun Islam ni. Maka ada pengesyoran daripada seorang sahabat, dia kata ginilah kita start Nabi kita lahir. Nabi kita diperanakkan, Nabi kita beranak. Start situ. Sayyidina Umar tolong. Tak boleh dia kata. Kalau kita ambil Nabi kita lahir, dia sama dengan Masihi sana, Kristian sana. Tak, sebab dia ambil kalender dia Nabi Isa beranak. Sayyidina Umar tak terima cadangan yang pertama. Ada orang cara cadai pula. Ginilah kita ambil start daripada Nabi kita wafat. Nabi kita meninggal dunia. Tak, kita start situ. Sayyidina Umar tak sih juga. Pak dia kata takut-takut serupa dengan satu agama Hindu ke apa, dak dia ambil start pada Tuhan dia mati. Tak sih Sayyidina Umar. Dan Sayyidina Umar sendiri buat pengesyoran lagu mana kalau kita ambil daripada Nabi kita hijrah. Nabi kita hijrah. Sebab dia kata hijrah ni lah peristiwa sangat besar sekali. Peristiwa Nabi kita nak jaga Islam. Nabi kita duduk Mekah. Saya nak tinggal Mekah ni. Mekah ni kampung dia. Nabi kita lahir di Mekah. Tak, lahir di Mekah. Dan dibesarkan di Mekah. Sampai umur 40. 25 tu nikah. 40 dilantik menjadi Nabi. Menjadi Rasul. Duduk di Mekah. Tiba-tiba nak hijrah ke Madinah. Nabi kita saya. Tapi Nabi kita hijrah juga sebab apa? Sebab perintah Allah. Sebab perintah Allah. Nabi kita sebelum pergi ke Mekah, dia kata mana? Dia kata, dia tengok Mekah, tengok Kaabah, tengok Mekah. Dia kata, aku cinta padamu wahai kota Mekah. Nah, tempat aku dilahirkan. Namun apakan daya yang dapat aku katakan, aku diusir oleh penduduk kota Mekah sendiri. Nabi kita. Saya kita duduk kampung tak, tiba-tiba nak tinggal kampung kita. Tanyalah orang duduk luar tak. Nak pelik. Nah, orang Kelantan duduk luar. Allah. Raya haji sehari cuti balik. Jam-jam tak kira balik sebab rindu kepada tanah tempat lahir dia. Tapi Nabi tinggal juga Mekah sebab apa? Sebab perintah Allah nak jaga Islam. Sebab tak sanggup dah Nabi tengok sahabat-sahabat diseksa, dibunuh, hak no bunuh, hak no seksa, macam-macam. Bilal bin Rabah kena seksa, ya Allah. Tak, Sumayyah kena seksa. Ada kena masuk dalam kawah air panah. Ada kena tarik dengan kuda tengah-tengah padang pasir, melecur habis.
Ada kena sepak, nampak semaya dia pergi sepak, nampak baca Quran, macam-macam lah kena sesa. Lalu Nabi terpaksa suruh sahabat ni hijrah secara beransur-ansur, secara senyap-senyap pergi ke Madinah. Dan akhir sekali Nabi pun diperintah oleh Allah hijrah ke Madinah bersama dengan Sayyidina Abu Bakar. Nabi ajak sahabat dia Abu Bakar untuk bersama dengan dia hijrah ke Madinah untuk nak jaga Islam. Kena faham molek. Orang lain, orang bukan Islam, dia kata masuk musim hijrah ni, dia kata Nabi kita menakut. Nabi Muhammad menakut lari di Madinah buat apa? Dia putar balik kisah. Sebenarnya Nabi kita nak jaga Islam. Takdir Nabi tak hijrah ke Madinah, tak mungkin tak sampai Islam ke tempat kita. Nabi pergi untuk nak perkuatkan Islam. Sebab di Madinah dia lain. Di Madinah, dia orang Madinah, dia boleh terima Rasulullah. Walaupun dia ada berbagai-bagai kaum, berbagai-bagai agama, tapi dia boleh terima di Madinah. Nabi pergi Madinah, Nabi bentuk Daulatul Islamiyah, negara Islam baru, dan Nabi kuat. Dan Nabi balik semula, Nabi rapah balik Mekah. Jadi Sayyidina Umar tengok situlah. Sayyidina Umar kata, kita ambil di hijrah. Sebab hijrah ni peristiwa yang sangat besar. Peristiwa daripada jahiliyah kepada Islam. Daripada kezaliman kepada kebahagiaan dan sebagainya. Jadi situlah Sayyidina Umar syur kita guna takwim kita bermula Nabi kita hijrah. Maka semua sahabat setuju. Jadi kita guna learning tu, kelena kita hijrah tu, start Nabi kita hijrah. Bukan umur Nabi tu. 1444 tu bukan umur Nabi. Sebab Nabi kita hijrah ketika berusia ketika gini. Nabi kita lantik jadi rasul ketika umur 40 tahun. 40 tahun. Umur 40 tahun duduk di Mekah jadi rasul, berdakwah di Mekah selama 13 tahun. 13 tahun. Jadi 40 tahun tambah 13, 53. 53 baru perintah hijrah ke Madinah. Pergi Madinah 10 tahun. Nabi kita wafat. Jadi umur Nabi 63 tahun. 63. Nah, sama kita dah tak? Tak amal lagi. Kita masih. Jadi kita letak umur kita 63 juga. Situ. Nah, umur aku ni 63 ya. Kata kedai lebih dari Nabi, alhamdulillah, syukur. Allah beri rezeki umur aku lebih daripada Nabi. Nah, jadi Nabi hijrah umur 53. Jadi lah ni 1444 nak tahu umur Nabi tambah 43. 53. Berapa? 1497. Tu tahun Qamariyah lah. Dia kalau tahun Masihi tak hafal lagi. Sebab dia beza dalam 10 tahun tu setahun. Beza kita lebih kurang gitulah. Mana kalau kita lah ni umur Masihi kita 53, mungkin kalau Qamariyah 54 atau 55 gitulah. Dia akan lebih lagi. Sebab dia beza 10 tahun tu mungkin setahun, 10 tahun setahun gitulah. Jadi itulah Sayyidina Umar guna kelana Islam berdasarkan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana merupakan tarikh keramat Nabi kita membawa Islam. Nabi kita ni bawa Islam untuk nak jaga akidah orang Islam agar tidak habis dibunuh oleh orang-orang kaum Quraisy tadi. Jadi bila sebut hijrah tadi, sebenarnya hijrah maksud dia perpindahan. Bahasa Arab hijrah ni, tak bahasa Melayu pindah. Konteks lebih luas lagi ialah kita nak berubah sikap kita. Gitulah hijrah. Jadi sempena kita masuk hijrah ni, kita kena ingat hak besar sekali, kita kena ambil iktibar, pengajaran. Bila sebut hijrah sahaja ialah kita kena ambil iktibar, aku ni kena hijrah, aku ni kena berubah daripada hak tak molek kepada molek, hak tak comel kepada comel, hak comel dah ke hak comel lagi. Dulu malah mari masjid, insya-Allah hijrah ni nak rajin mari masjid.
Dulu malah berjemaah, insya-Allah start pada hijrah ni rajin nak berjemaah. Dulu malah semaya sunat, insya-Allah start hijrah ni nak cuba aku semaya sunat. Dulu malah baca Quran, insya-Allah hijrah ni nak cuba aku baca Quran. Cuba kita tak hijrah. Jangan tunggu nanti pencing saya esok lah. Takut tak ada pencing. Nah, maknanya kita hijrah. Nah, hijrah kita sendiri ke arah yang lebih baik sebab peluang Allah beri pada kita untuk kita berhijrah ke arah kebaikan. Dan juga kita kena ingat kisah hijrah tak ada sebenarnya panjang kalau kita cerita. Cuba nak ambil sikit. Nabi kita sebenarnya dia hijrah tu dia dengan Abu Bakar. Dan orang kafir duk cari dia, kaum Quraisy. Siapa dia buat satu tawaran. Tawaran siapa dia Nabi Muhammad? Tangkap Nabi Muhammad tak kira hidup mati 100 ekor unta. Hadiah. 100 ekor unta. Unta zaman dulu kalau seekor sebuah kereta sebuah dah lah. Nah. Ni 100 ekor. Siapa cari habis? Orang tua, muda, budak, orang tino, sangat cari habis. Nak apa hadiah? 100 ekor unta. Tapi tak jumpa. Tak, sebab Nabi kita yakin Allah bersama dia. Walaupun dengan Abu Bakar, tapi Allah bersama. Dan Nabi kita singgah sekejap di Gua Thur. Di Gua Thur lebih kurang 5 km daripada Masjidil Haram tu. Nabi kita singgah situ. Singgah situ untuk nak susun strategi semata. Tak, sebab orang kafir duk likung ni, duk cari dah. Siapa Nabi kita pernah pesan nasihat kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kamu sedih, jangan kamu takut. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Allah Nabi kita yakin Allah bersama dan Nabi kita sentiasa berdoa. Jadi nak kata doa ni merupakan senjata orang mukmin. Kita kena perbanyakkan doa. Kita ambil lah iktibar kisah Rasulullah dengan doa lah dia boleh sampai ke Madinah. Walaupun banyak rintangan, banyak halangan, tapi insya-Allah dengan strategi hak comel, dengan doa, usaha ikhtiar, insya-Allah Allah akan tolong kita. Masalah kita lah ni kita malah doa. Kita malah nak doa. Nak angkat tangan minta dengan Allah tu malah. Angkat tangan doa, insya-Allah. Cubalah kita perbanyakkan doa. Doalah apa saja, insya-Allah mudah-mudahan Allah akan makbulkan segala hajat kita dan kita cubalah perbanyakkan munajat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita malah doa. Maya ajak malah kita. Ajak banyak tapi malah semaya. Kita semaya ajak sekali tu kita doa puluh-puluh. Ya Allah, menitoklah ajak sekali yang mayanya. Cuma maya ajak sikit. Ada ulama tak ingatlah nama kau dia dah. Dia semaya ajak 10 kali. 10 malam semaya ajak. Baru so dia minta. Semaya ajak 10 malam. Baru so dia minta hajat dia. Kita semaya sekali 20. 20